Hari ini saya nak tanya soalan pada anda yang sedang menonton ni, ingat tak lagi kawan sekolah tadika? Mungkin lama sangat, sekolah rendah ingat lagi? Ataupun sekolah menengah. Ada tak yang sampai hari ini berkawan hingga macam lebih rapat daripada saudara ataupun adik-beradik sendiri? Subhanallah, Assalamualaikum semua. Hari ini kita berprogram dalam program Waalaikumsalam. Tiada lain tiada bukan. Tujuan kita adalah nak merawat hati kita, nak healing journey kita berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Masya Allah. Dan bila bercakap tentang sahabat, hari ini kita nak menyentuh tentang tajuk sahabat selamanya. Dan percayalah bahawasanya ada antara kawan-kawan kita ni yang pernah Allah hadirkan dalam hidup kita, Ustaz, kita lebih rapat dengan mereka, kita lebih selesa berkongsi hal rahsia kita berbanding kita kongsi dengan mak ayah ataupun adik-beradik kita sendiri. Betul. Dan insya-Allah hari ini bersama dengan pengurusi Musolah Ar-Radha, Fadil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Ustaz, siapa kawan baik Ustaz ingat sampai hari ini? Ada tak kawan zaman sekolah rendah, sekolah tadika? Masih ramai dalam grup ramai, tapi jumpa jarang. Oh, ada lagi? Dalam grup ada lagi, grup sekolah rendah ada, sekolah menengah, sekolah menengah 3 sekolah menengah, semua grup tu ada. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masih lagi berhubungan? Masih aktif berkomunikasi. Berkomunikasi, subhanallah, luar dalam biasa. Grup alumni Darul Quran, diploma pun ada, cuma grup Universiti Melaya tak ada. Ya, dan orang kata biarlah bersahabat biar 1000, bercinta biar 1. Macam gitu. Itu opening saja Ustaz. Ni nak tanya pada penonton semua, kita nak rujuk kepada daripada subhanallah surah Az-Zukhruf ayat 67 dan 68. InsyaAllah saya nak baca sikit maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu sahabat-sahabat karib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal yang soleh. Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah SWT dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik dan kamu pula tidak akan berduka cita." Ustaz, ini kadang-kadang kita kata kawan makan kawan, ada kita kata kawan tikam belakang, ada juga perjalanan cerita yang mungkin kawan itulah yang kita susah senang dengan dia sampai sekarang. Itulah rupa-rupa kawan. Dan tak semua, yalah, ada orang berkata ada kawan yang hanya sekadar cukup kawan untuk bersosial saja, tapi ada kawan yang kita boleh bawa sampai ke bilik tidur. Maksudnya kita boleh bercerita tentang hal-hal peribadi. Dan bercakap tentang sahabat ni, Ustaz, bagaimana Nabi ajar kita nak mencari kualiti sahabat yang terbaik itu macam mana? Baik. Terima kasih Haji Lip. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Assalamualaikum semua, selamat malam. Sebelum kita tutup mata pada malam ni, sebelum kita mati sementara, mati kecil kita pada malam ni, kita sembang-sembang sikit pasal kawan-kawan. Saya ada kawan, Haji Lip ada kawan. Haji Lip adalah seorang kawan saya jugalah. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Memberi nasihat. Dia pun macam ustaz juga, alhamdulillah. Banyak berceramah di sana-sini. Jadi itu antara ciri-ciri kawan lah. Pilih kawan yang baik, yang beriman, beramal soleh, supaya dia menjadi aset untuk kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebab kawan dia boleh beri syafaat kepada kita. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kepada kita melalui tingkah laku Nabi. Apabila Nabi bersahabat, tengok best friend Nabi. Sampai hari ini semua orang sebut, siapa best friend Nabi? Kita boleh jawab, Abu Bakar. 4 orang. Best friend Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Nabi tak pernah declare ini best friend tak ada. Cuma di hujung-hujung hayat Nabi suruh tutup semua pintu-pintu sahabat-sahabat yang lain rumah yang menghadap ke Masjid Nabawi kecuali pintu Abu Bakar. Tujuannya apa? Nabi nak cakap secara personal dengan Sayyidina Abu Bakar ketika hari Abu Bakar dah tak tentu, tak keruan bila tengok Rasulullah dah menampakkan tanda-tanda akan pergi. Jadi antara orang yang tak boleh terima jugalah. Jadi Nabi bercakap secara peribadi, Nabi kata kalaulah aku boleh ambil seorang itu sebagai sahabat karib atau khalil, tentu sekali aku akan ambil Abu Bakar. Tetapi sahabat kamu ni adalah khalilullah. Sahabat kamu ni adalah peneman sejati kepada, kawan sejati kepada Allah SWT. Sampai masa, maknanya Rasulullah nak beritahu, sampai masa Rasulullah akan pergi kepada sahabat yang utama tadi, itu Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan sahabat di dunia. Nabi mengajar kita bagaimana cara bersahabat. Sampaikan sahabat yang punyalah Nabi percaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq.
ada tak kita kalau kita berkawan sampai tahap kawan kita tu mengiyakan apa saja kita cakap? Ya betul? Ya. Kalau dia buat begitu dia kata dia ni tak betul ni, rasa ada masalah, must be something wrong. Dia kata tak, ni dia macam ni, ya ni, ni baik ada makna ni. Jadi tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai dapat gelar As-Siddiq hanya kerana membenarkan apa saja cerita yang keluar daripada mulut Nabi, lebih-lebih lagi cerita itu berkenaan dengan khabar daripada langit. Apabila Nabi SAW bercerita Nabi pergi peristiwa Isra Mi'raj, orang pertama sebut kalau itu yang diceritakan oleh Muhammad, lebih daripada itu lagi aku percaya, jauh dia. Bayangkan ini kualiti dia. Seolah-olah bayangan kepada kita, kalau kita nak pilih kawan, pilihlah kawan macam Abu Bakar. Kalaupun separuh macam Abu Bakar pun tak dapat penuh pun okeylah. Jangan kita berkawan dengan orang-orang yang tak boleh buat kawan. Kawan dengan Abu Jahal, contohlah ni. Tentu sekali itu kawan yang silap kita pilih. Jadi kelebihan yang Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf tadi, bila kita berkawan dengan orang yang betul, yang baik, yang beriman, Allah sebut al-khilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Kawan-kawan karib ni esok, hari akhirat esok, masing-masing bergaduh sama sendiri. Bergaduh tu menyalahkan, dialah punca aku masuk neraka, dialah punca aku masuk neraka, macam tu. Bergaduh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni kalau dia masuk syurga, kawan dia tak ada, maka dia minta pada Allah keluarkan sahabatnya daripada neraka. Maka Allah kata, pergilah cari kawan kamu sehinggalah keluar semua. Allah kata, tengok lagi ada lagi tak? Maknanya itu kelebihan kalau kita berkawan dengan orang-orang beriman, orang beramal soleh, sampai tahap boleh beri syafaat untuk bawa keluar daripada neraka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi kata ada pada ketika itu kawan yang dikeluarkan dah sampai ke tumit, dia dibakar dari neraka. Ada sampai ke lutut, dikeluarkan oleh sahabat-sahabat yang baik tadi. Ini sahabat yang kita nak. Sebab tu saya suka bersahabat dengan Jilid. Allah subhanallah. Sebab sahabat yang boleh menyelamatkan saya apabila kita dalam keadaan sesak, kita diseksa Allah, ada yang membantu kita. Jadi Allah sebut kawan-kawan rapat ni hari akhirat esok masing-masing bermusuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah kata pada hari itu, ya ibadillah khaufun alaikumul yaum. Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tak perlu takut lagi dan kamu tak perlu rasa berduka cita. Kalau kamu berkawan dengan orang yang bertakwa, don't worry, be happy. Masya Allah, tabarakallah. Dan luar biasanya Ustaz, bila Ustaz kata tentang sahabat ni, kalau ni saya pernah belajar pada orang nak bagi nasihat kepada saya. Kalau kau nak tengok orang tu punya perangai macam ni, kau tengok 10 orang kawan baik dia sekeliling macam mana. Kalau usahawan, dia akan kawan geng-geng bisnes 10 orang. Kalau dia jenis circle dia tu macam tu. Dan tadi Ustaz pun kata, orang kamu saya kata bird of same feathers flock together. Dia burung berpati, dia akan terbang burung berpati, dia tak ada pipit seekor. Dia tak akan terbang dengan bangau. Bangau 3 ekor tak ada. Dia memang akan jenis dia gitulah maksudnya. Pipit enggang sama enggang itu untuk bercinta. Insya-Allah kita akan rehat seketika Ustaz. Kita sambung lagi lepas ni. Kita nak tahu juga, yelah nak mencari kawan. Kita konon-konon nak cari kawan, tapi kadang ada tak ciri-ciri yang sebenarnya kita pun kena ada jugalah. Barulah kita boleh jumpa kawan yang seumpama begitu. Jumpa lagi lepas ni insya-Allah. Saya kalau boleh lah kan Ustaz ya. Hanya kalau para penonton semua nak pilih kawan-kawan, kita nak pilih kawan-kawan yang imam masjid. Macam Ustaz lah, dah ada dah satu. Nak cari yang lain-lain juga tu. Nak cari ciri-ciri kawan tu, nak cari ciri-ciri fizikal ke? Ciri-ciri status ke? Ciri-ciri macam mana Ustaz kita nak cari? Secara umumnya mudahnya kita kata, carilah kawan engineer ke, doktor ke, tukang cuci longkang ke. Apa sahaja, asal saja kata Imam Hasan Al-Basri, pilihlah sahabat di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, kerana kelak dia akan memberi syafaat pada kita. Kata kawan Imam, boleh beri syafaat Ustaz? Ya. Dia sebut tadi, kawan boleh memberi syafaat kepada, memberi pertolongan kepada kita. Yang saya sebut tadi hadis yang sahih, yang mana dia minta kepada Allah supaya keluarkan sahabat-sahabat dia daripada neraka. Allah, itu kalau so sebab tu kita kena kawan dengan ramai macam ustaz. Saya kawan ramai-ramai dengan ustaz lagi bagus lah. Iyalah, tapi bukan mesti ustaz. Itu saya kata tadi, engineer ke, apa pengacara Waalaikumsalam ke, apa sajalah kerja dia.
Tak kisahlah asal saja dia itu orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ada orang kata pula dah tu yang kawan kita yang bukan Islam tu mana? Kita berkawan dengan orang bukan Islam dengan niat supaya dia kenal Islam melalui kita. Baik. Cuba bayang betapa besarnya apa ni yang disebut Nabi sebut lebih baik daripada unta merah ni. Bila kita dapat ajak seorang pada Islam, dia masuk Islam lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni bahasa dulu. Unta merah ni payah dapat. Ya. Hari ni Ferrari yang merah. Maknanya bayangkan juta maknanya. Cuba bayangkan kalau seorang tu dapat hidayah dengan sebab kita berkawan dengan dia, kita dapat pahala tu, dia punya kebaikan tu besar sangat sampai Nabi kata unta merah. Benda-benda yang rare sangat pada ketika itu yang dapat pada kita. Jadi berkawan, kata Imam Hasan Al-Basri, pilihlah orang yang beriman, yang beramal soleh, supaya mereka ni bukan sekadar kawan kita di dunia, tapi kawan juga di akhirat. Kadang-kadang kita nak kawan ni dengan orang yang berada, sebab nak menumpang duit. Allah. Kadang-kadang nak cari handsome macam Haji Lep, sebab nak menumpang handsome, gambar sama-sama orang kata berseri kawan sebelah. Dekat seri pada kita. Kadang-kadang kita cari kawan yang mudah tolong kita dengan urusan dunia. Okay, dia jawatan tinggi. Kabel lah kononnya. Kabel. Jadi niat kita begitu. Ada macam-macam kita berkawan dengan niat hanya sekadar untuk dunia. Tapi kita tak ingat rupanya kawan inilah sebenarnya aset kita yang paling berharga yang kita nak bawa sampai ke akhirat esok. Maka sebab itulah dalam memilih kawan, cuba lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan cara Nabi bersahabat. Tengok sahabat-sahabat Nabi yang ketat-ketat, yang rapat-rapat tu. Bukan sekadar memberi faedah kepada Nabi, bahkan Nabi itu memberi faedah yang banyak pada mereka. Itu lebih utama. Baik. Apa jadi pada Sayyidina Abu Bakar? 2 tahun jadi khalifah. Dialah orang yang tegas memerangi golongan yang tidak bayar zakat. Siapa yang didik dia? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Bukan sekadar Rasul pada Sayyidina Abu Bakar, kawan karib. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab begitu juga. Siapa kawan karib dia masa hidup Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Jadi mereka ni yang dalam kita circle mereka ni yang kita kawan karib. Sahabat semua adalah kawan Nabi, tetapi ada kawan Nabi yang terlalu rapat, yang ke mana-mana bersama. Ini yang kita lihat kesan daripada berkawan dengan orang yang baik, dia akan baik pada kita. Sebab tu Nabi sebut, kalau kamu berkawan dengan orang penjual minyak wangi, kalau kamu tak dapat beli minyak wangi, kamu dapat bau dekat pada kamu. Tak beli pun minyak wangi. Kalau kamu berkawan dengan tukang besi, kalaupun kamu tak terbakar, tapi percikan api itu menyebabkan bau pada badan kita. Maknanya analoginya, kalau kamu bersedia untuk mendapat tempias daripada berkawan dengan sesiapa saja, tempias yang buruk, maka kawanlah dengan sahabat yang kamu rasa, yang kamu suka, yang tak solat ke, yang akhlak buruk ke, yang jahat ke, kawan. Tapi kalau kamu rasa kamu nak dapat tempias yang baik daripada kawan kita, carilah kawan yang alang kepalang kita berkawan, biar bawa sampai ke akhirat, bawa sampai syurga. Esok kat syurga, esok kalau boleh nak duduk sebelah-sebelah rumah dengan kawan kita ni di syurga esok. Jadi pilihlah kawan yang baik supaya kita berjaya dan selesa menang kita di dunia dan menang juga di akhirat esok. Win-win-win ya, banyak win ya. Dan alhamdulillah kalau kata ciri-ciri sahabat kita tu kan, kita nak cari orang yang beriman tadi kan, orang yang baik, boleh tegur kita sebagainya. Kita perlu ada kualiti tersebut terlebih dahulu Ustaz ya, baru kita boleh dapat betul. Saya lupa nak respon tadi. Jadi kalau kita nak seorang itu kita berkawan dengan orang yang baik, kita kena baiki diri kita. Itu nampak falsafah di sebalik mencari kawan yang baik. Bila kita nak berkawan dengan orang baik, kita mesti nak baiki diri kita. Sebab takkan orang baik nak kawan kita kalau kita jahat. Sebab orang pun macam tu juga. Tak anak aku, kok dia sibuk nak kawan aku. Dia perangai tak elok. Jadi kita akan menyediakan diri kita supaya kita pun baik sebagaimana kawan kita yang kita nak baik itu. Jadi bila sama-sama baik, dia bertemu lama-lama makin tambah baik, makin tambah baik. Kalau ada satu benda buruk kita nak buat, kawan kita tegur, tak boleh, benda tu salah, benda tu berdosa. Itu kelebihan kawan-kawan yang baik. Kalau kawan yang tak baik, dia tak akan bagi nasihat, biar lantak dia tunggal langgang hidup dia. Masya-Allah. Itu dia ciri-ciri memilih kawan yang baik. Kita pun perlu ada kualiti dululah. Jangan duk sibuk cari kita nak kawan yang baik, kita sendiri pun perangai perlulah diperbaiki. Betul. Nak tanya juga kepada para penonton, siapa agaknya kawan-kawan yang hingga hari ini kita duduk teringatkan dia banyak kebaikan dia buat pada kita. Mungkin seorang dua kawan ataupun ramai kawan kita yang banyak bantu kita. Mungkin kita masa kita tak ada duit kat sekolah. Saya ada seorang kawan ni Ustaz, zaman saya sekolah dulu, saya tak ada duit nak bayar duit buku. Jadi dia bayarkan dulu duit buku saya tu Ustaz, duit buku. Saya tak, bila kita nak buat latihan matematik, tak cukup duit.
Jadi dia kata tak apa, dia belikan dulu. Mak dia bagi duit. Baik sampai sekarang. Harga buku tak mahal mana, RM6 masa tu kan. Tapi kebaikan dia Masya Allah, moga Allah limpah ruahkan rezeki dia. Amin. Dan saya yakin dan pasti ramai kawan-kawan yang kat luar sana yang kita teringat barangkali nak ber-WhatsApp mungkin tak ada nombor dan sebagainya. Kalau ada boleh WhatsApp dia. Kalau tak ada Ustaz, doakan untuk mereka. Betul Ustaz Kita akan berehat seketika kembali lagi lepas ini. Kita nak tahu juga bagaimana pula kawan-kawan yang kita rasa kita tahu dia ni kurang baik lah. Kan dia cerita tapi tak kawan dengan dia, kesian pula tak ada orang kawan dengan dia. Apa kita nak buat? Orang tarik dia kan. Macam mana kita nak buat? Apa kita perlu buat? Dan kita akan sambung lepas ni insya-Allah. Yalah, dalam kita ni berkawan dalam setanan pisang, tak semuanya yang molek. Betul. Pasti ada sesisir dua yang rosak dan sebagainya. Nak kata rosak tu bukan apa, dari pandangan nilaian mata kita. Sebab kebaikan setiap orang tu Ustaz, kita tak pernah tahu pun. Betul. Ada orang tu nampak macam liar, minta maaf kata liar, tapi dia baik sangat pada mak ayah dia. Dia ada jaga anak yatim dan sebagainya. Jadi siapalah kita nak memberi hukuman. Ustaz, dalam kita nak memilihkan kawan, kadang kita rasa tak selesa nak kawan dengan dia. Dia tidak cukup kena chemistry tu dengan kita. Macam mana kita nak buat Ustaz? Baik. Berkawan ni betul lah. Kita nak cari yang baik. Tapi falsafah di sebalik berkawan dengan orang yang baik, pertama sekali, kita kena jadi baik. Kawan kita nak yang baik. Dalam masa yang sama, adakah orang yang kita rasa tak baik itu kita kena tinggalkan? Tak. Kita kena ajak yang tak berbaik itu jadi baik macam kita. Barulah circle kita tu makin besar, makin melebar dengan orang yang baik-baik. Jadi kawan-kawan kita ni, katakan kita tengok ada yang tak solat, ada yang suka lawan mak ayah, ada kat sekolah, kalau ada kawan-kawan di sekolah yang suka lawan cikgu, ada yang kerjanya malas, cuai, curi tulang dan sebagainya. Orang macam ni, kita kena dekati mereka. Mungkin peringkat awal kita pun tak suka nak macam mana, nak dapat dia. Tapi kita kena berlakon lah istilahnya, berlakon, buat baik pada dia, tunjuk contoh yang baik. Mungkin kita boleh ajak dia tempat-tempat yang baik, kita beri pendedahan yang baik-baik supaya kawan kita tu yang kita kata asalnya tak baik, asbab kita dia jadi baik. Dan bayangkanlah dengan sebab seorang tu buat kebaikan, berpunca daripada kita yang memberikan nasihat, kita memberikan panduan, memberi inspirasi pada dia, jadi baik dia, bahkan lebih baik pada kita. Bayangkan pahala banyaknya pada kita. Esok bila dia buat baik, pahala akan mengalir pada kita. Sebab kita dulu yang menegur dia, tak boleh ini. Dia kata, oh iya ke tak boleh ke? Aku tak tahu. Aku tak pernah belajar contohnya. Rupa-rupanya ada di luar sana kawan-kawan kita yang tak apa baik ini sedang menunggu siapakah insan-insan baik nak mari tegur aku. Mungkin kita anggap dia ni geng-geng jahat ni. Kalau kita pergi dekat dia pun dia ajak kita buat jahat. Tak, mungkin ada di kalangan mereka. Kita bersangka baik yang memang menanti saatnya siapakah di luar sana orang-orang yang baik-baik nak datang tegur aku, nak ajak aku buat baik. Inilah yang berlaku banyak kita tengok hari ni. Yang dulunya gangster, akhirnya jadi ustaz. Dulu kaki pukul, jadi penceramah hebat, motivator. Ada turning point dalam hidup dia. Mungkin ada seseorang yang menegur dia, yang datang dalam hidup dia. Kena pula cara bercakap, tersentuh pula hati dia. Akhirnya, dia jadi jauh lebih baik pada kita. Jadi best friend kita pula, rapat dengan kita. Jadi kita kena usaha jugalah. Kerja dakwah tu untuk mengajak kepada kebaikan tu usaha kita, ikhtiar kita, tapi hidayah tu adalah rezeki dan rahmat daripada Allah SWT. Dan Ustaz barangkali kepada di saat-saat yang ada ni Ustaz, macam mana kita nak pastikan bahawa kita ni daripada tadi kita bercakap ni, kita nak kawan yang baik, kita nak jadi sahabat yang baik, apa perlu kita lakukan? Adakah dengan menjamu makan kah? Mendoakan orang kah? Ataupun kalau kata kita tak boleh berikan kepada kebaikan buat dia, kita jangan merosakkan dia pula. Macam mana cara kita nak jadi kawan yang berkualiti itu Ustaz? Baik, Nabi seawal-awal Nabi pindah ke kota Madinah, antara amalan yang Nabi ajar kepada para sahabat, Nabi kata apa? At'imut ta'am tadi yang Talib sebut. Beri makan pada orang. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bin nas wan nasu niyam. Bangunlah malam ketika orang lain tidur. Tadkhulu jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga Allah dengan tenang, dengan selamat sejahtera. Maknanya Nabi ketika membangunkan kota Madinah, antara satu perkara poin yang Nabi sebut awal-awal, at'imut ta'am, beri makan. Seolah-olah apa maksud Nabi suruh beri makan? Ketika Nabi berada di Madinah, Nabi beritahu beri makan. Rupa-rupanya antara cara untuk kita tarik perhatian orang, rapat silaturahim dengan kita, rapat dengan kita, cara beri makan. Beri makan tak mesti buat kenduri besar. Kadang-kadang kita ajak dia minum, ajak mengeteh, ajak ngopi. Rupa-rupa sikit-sikit sebanyak daripada
kita follow apa yang Nabi suruh ni, belanja minum secawan je. Ya. Dia tertarik hati, ya Allah aku dulu banyak buat salah ke dia, tapi dia senyum je, tak marah pun, macam tak pernah buat salah aku pada dia. Ya. Belanja teh lagi, belanja nasi lemak dan macam-macam lagi lah. Jadi ini rupa-rupanya bayangan kepada perhubungan, persaudaraan, persahabatan yang mungkin dulunya jaraknya jauh, mungkin ada sedikit renggang sebab-sebab tertentu. Akhirnya dengan cara Nabi ajar, sambung silaturahim, beri makan, tapi dalam masa sama bangun malam minta pada Allah SWT. InsyaAllah kita semua pakat masuk syurga dengan hati yang tenteram, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi saya rasa taklah galak sebab apa saya jamu cekodok, goreng kopok leko sikit Ustaz. Saya tadi lagi tengok tu geram makan Ustaz. tengok ya. Makan Ustaz. Tapi sebelum makan ini lewat malam dah ni. Kita baca doa dulu lah Ustaz. Kita doa makan ke doa apa? Doa untuk sahabat-sahabat kita Ustaz ya. Makan jadi kita sambung. Kita doakan Ustaz untuk sahabat-sahabat kita, barangkali mungkin ada lagi kat dunia, barangkali ada juga sahabat-sahabat kita dah pun pergi mendahului kita. Betul. Doakan untuk semua Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin, ya ampuni dosa kami banyak dosa padamu ya Allah, dosa padamu, dosa kepada ibu ayah, Amin, dosa ya kepada Allah. kawan-kawan, dosa kepada adik-beradik, dosa kepada jiran tangga. Mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon juga ampun bagi kawan-kawan kami ya Allah, ya Allah. adik-beradik kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, ibu ayah kami ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan keampunan yang Kau berikan kepada kami ya Allah, lapanglah hati kami, tenanglah hati kami untuk terus melakukan ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah. Amin, ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Semoga kita menjadi sahabat yang baik dan semoga semua sahabat-sahabat kita berada dalam keadaan baik-baik.